Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 5. Masih lagi berkisarkan tajuk uh, tajuk unit 7 Tema dia adalah kasih sayang. Kita hari ini akan pergi pada lebih kepada kita fokus pada tajuk kita pada hari ini, iaitu sayangi masyarakat kita. Kita tengok bagaimana apa itu apakah dia sayangi masyarakat kita. Betapa pentingnya kita menyayangi masyarakat kita. Okey, kita tengok sebelum kita pergi pada lebih lanjut, kita tengok pada definisi. Definisi kasih sayang tu sendiri. Okey. Okey, di sini ada dua definisi. Yang pertama adalah daripada Kamus Dewan edisi keempat dan juga Kamus Pelajar edisi kedua. Okey, yang pertama daripada Kamus Dewan edisi keempat. Maksud definisi kasih sayang adalah cinta kasih. Yang kedua perasaan kita, iaitu belas kasihan, berkasih sayang menaruh kasih sayang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada Kamus Pelajar edisi kedua. Yang pertama adalah definisi kasih sayang itu sendiri adalah pertamanya adalah sayang ataupun cinta. Yang kedua adalah perasaan belas kasihan. Maknanya di sini antara Kamus Dewan dan juga Kamus Pelajar maksudnya lebih kurang, cuma pada Kamus Dewan dia lebih jelas sikitlah. Okey, apa yang boleh difahamkan daripada definisi ini ialah kasih sayang itu sendiri adalah maknanya cinta kasih, cinta. Kita cinta pada seseorang tu, Cuma di sini konteksnya di sini, kasih sayang ni dia tidak hanya fokus pada kasih sayang yang selalu kita lihat lah, yang di televisyen, yang seperti yang kita tahu, yang antara kasih dan kekasih, yang kalau istilah orang sekarang ni adalah pakwa, pakwa dan makwa, girlfriend ataupun boyfriend dalam bahasa Inggerisnya. Dia tidak hanya tertumpu pada itu saja, dia lebih pada meluas. Cinta kasih ni ataupun kasih sayang ni dia meluas, dia melibatkan keluarga kita, orang sekeliling kita, kawan-kawan kita. Kita juga boleh menzahirkan kasih sayang kita pada keluarga, orang sekeliling, rakan-rakan, dan juga siapa sajalah, sama ada haiwan, kalau kita ada kucing, kita ada anjing, kita menzahirkan kasih sayang tu. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya, paparan yang seterusnya, iaitu amalan kasih sayang. Kalau apa yang saya buatkan di sini, dia punya maksud amalan kasih sayang itulah kesejahteraan hidup dapat dicapai dengan amalan kasih sayang terhadap masyarakat. Maksudnya di sini dengan mengamalkan sikap kasih sayang kita terhadap masyarakat. Masyarakat ni adalah orang sekeliling kita, maknanya contohnya orang ramai lah, yang berada sekeliling kita, yang berada di dalam rumah, di luar rumah, di sekolah dan di mana-mana lah. Kalau kita pergi melawat zoo ke, atau kita pergi ke pusat membeli belah, itu adalah masyarakat lah yang ada di sekeliling kita tu. Okey, apa yang dimaksudkan di sini ialah jika kita mengamalkan amalan kasih sayang, kesejahteraan hidup dapat dicapai. Maksudnya kesejahteraan hidup ni adalah lebih kepada hidup kita akan lebih tenang, aman, damai, lebih. Maknanya kalau dalam sekarang ni, kalau duduk di bandar, kalau orang yang macam di rumah sekarang ni kan, awak akan rasa stres kan, nak tengok TV 24 jam, mungkin ibu bapa awak tak bagi, bila tak bagi, dia macam akan rasa stres, awak kalau bila bosan tak tahu nak buat apa, nak baca buku pun asyik buku yang sama, kalau awak baca lah. Tapi bila di sini dengan kita menzahirkan kasih sayang, antara kalau di rumah senang, saya ambil contoh di rumah sahaja, tak perlu keluar sebab sekarang ni pun musim PKP, awak tidak digalakkan keluar, keluar daripada kawasan rumah, awak kena duduk dalam rumah. Kalau tak ada apa yang benda-benda penting yang perlu awak lakukan di luar, maknanya awak kena duduk rumah. Okey, dalam rumah sendiri awak boleh
menzahirkan kasih sayang. Daripada zahirkan kasih sayang tu, kesejahteraan hidup awak pun boleh dicapai. Maknanya awak boleh hidup tenang. Okey, yang pertamanya, macam-macam cara. Kita akan pergi pada slide seterusnya, saya akan teranglah. Okey, maknanya dengan mengamalkan kasih sayang, awak dapat membantu masyarakat dan juga bersama dengan masyarakat membentuk kesejahteraan hidup. Okey. Seterusnya, cara mengamalkan sikap kasih sayang. Okey. Ini yang saya cakap tadi tu. Dengan kita mengamalkan sikap kasih sayang, okey, bagaimana cara untuk mengamalkannya? Okey, yang kat sini saya ada beri contoh 3 contoh. Dia contoh banyak. Yang ni saya bagi 3 saja. Okay, yang pertama adalah meluangkan masa dengan warga emas. Okey. Warga emas. Apa itu warga emas? Warga emas adalah orang-orang yang berusia seperti yang selalunya kalau definisi di Malaysia ni adalah orang yang berumur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Maknanya 60, 61, 65, 70, 80, ada yang 100 tahun. Itu adalah orang warga emas. Okey. Apa yang dimasukkan dengan meluangkan masa? Maknanya kita meluangkan masa bersama diorang sebab diorang pun dah berumur. Keupayaan anggota tubuh badan pun dah tak sekuat waktu zaman muda. Mungkin mereka akan ada yang sakit, ada yang dah lemah, ada yang tak boleh melakukan aktiviti yang berat, yang ringan pun ada yang tak boleh kadang-kadang. Okey. Apabila jadi begitu, mereka banyak lebihnya pada kadang-kadang lebih banyak duduk, lebih banyak baring, lebih banyak tidak melakukan apa aktiviti yang boleh orang lain lakukan yang umur bawah 60. Macam awak lah sendiri, yang baru tahun 5. Mungkin awak banyak aktiviti yang boleh buat berbanding dengan orang warga emas. Orang warga emas ni dia tak boleh bergerak terlalu lasak sangat sebab dia akan mudah tercedera. Okey. Apa yang dimasukkan dengan meluangkan masa dengan warga emas? Maknanya awak berinteraksi. Berinteraksi. Membantu. Contohnya macam diorang nak air, awak tolong ambilkan air. Ataupun berbual, tanya khabar, ambil berat. Nenek dah sihat, nenek. Contoh macam ada nenek dekat rumah. Nenek dah makan, nenek nak air. Macam nenek nak pergi tandas. Nenek nak saya pimpinkan tangan nenek ke tandas. Macam itulah lebih kurang. Okey, yang seterusnya adalah menyertai aktiviti seperti hari kanak-kanak. Okey. Contohnya aktiviti kalau hari kanak ni dia lebih pada nyanyian, pada ada pertandingan-pertandingan yang dilakukan, ada persembahan, Okey, dengan menyertai persembahan ke ataupun menyanyi ke ataupun mewarna ke, tak kisahlah ada pertandingan membalas pantun ke, melantunkan syair ke. Daripada segi situ awak sebenarnya telah mengamalkan sikap kasih sayang. Maknanya awak terlibat dengan aktiviti tu. Bila seperti sebelum ni lah, macam hari guru, awak akan rasa seronok kan. Awak rasa sayang dengan cikgu tu, apa yang awak buat? Awak zahirkan ucapan selamat hari guru. Mana ada kelas ada terlibat dengan persembahan, dia pun buat persembahan. Itulah salah satu cara awak menzahirkan, awak mengamalkan sikap kasih sayang terhadap guru awak. Itu salah satu cara lah. Masuk sini baca hari kanak-kanak, awak bersama melakukan aktiviti dengan kawan-kawan awak yang lain, di samping dibantu oleh guru-guru. Dari situ awak mengamalkan sikap kasih sayang sebab awak melibatkan diri dengan aktiviti yang ada. Okay, seterusnya bergaul dengan golongan istimewa. Apa itu golongan istimewa? Kalau kita lihat di sini, golongan istimewa adalah golongan yang contohnya orang kurang upaya lah. Selalunya golongan istimewa ni selalu panggil orang kurang upaya. Yang orang kurang upaya daripada segi fizikal, mental, dan lain-lain lagi lah. Dia ada 7 yang sebelum kita dah belajar sebelum ni lah. Okey, daripada sini kita bergaul. Kita bergaul. Kenapa dia panggil bergaul? Sebab ada orang yang ada masalah pertuturan, masalah penghayatan. Dia yang pertuturan, dia tak boleh nak bercakap, nak kena guna bahasa isyarat. Macam awak tak boleh nak guna bahasa isyarat, awak cuma bergaul lah. Gunalah apa-apa cara sekalipun untuk awak bergaul dengan mereka. Contohnya macam orang yang cacat penglihatan. Kalau awak nak bantu dia orang, nak buat main bola ke, tak boleh pula kan. Jadi masalah. Cuma bergaul aje lah.
Maknanya ambil berat, tanya khabar. Gitu dia lah. Cara-cara untuk mengamalkan sikap kasih sayang. Ini antara 3 lah. Dia ada banyak lagi cara. Ini contoh yang 3 yang ada. Okey, kita pergi pada paparan seterusnya. Itu cara memupuk kasih sayang. Okey, di sini saya senaraikan 6. Dia sebenarnya ada banyak lagi cara sebenarnya. Tapi yang ni saya senaraikan 6 sahaja. Okey, yang pertama adalah senyum. Senyum ni sangat mudah. Tak perlu keluarkan suara, tak perlu keluarkan tenaga yang banyak. Cuma awak perlu gerakkan mulut saja supaya muka awak tu nampak macam senyum. Senyum. Tu tak susah pun. Senyum saja. Tak perlu keluarkan suara, tak perlu melakukan apa-apa reaksi yang berat. Senyum saja. Kalau dengan senyuman ni juga adalah satu cara memupuk kasih sayang. Selalunya kalau kita senyum pada orang, orang akan balas balik senyuman tu pada kita. Betul tak? Betul kan? Jarang orang kita senyum tu dia tak balas. Kecuali memang orang tu tak suka kita, marah kita. Tu tak apalah, kita abaikan je lah. Janji yang penting kita senyum, kita sebarkan kasih sayang. Dan orang pun gembira tengok kita senyum. Dan dia pun membalas kasih sayang kita tu dengan dia pun membalas senyuman. Tak kira lah. Kan? Mungkin terima kasih kerana senyum. Okey. Yang kedua adalah dengan bersalaman. Okey. Bersalaman juga ada salah satu cara memupuk kasih sayang. Sebelum macam pandemik Kalau ikutkan sekarang, waktu zaman pandemik ni kita tak digalakkan. Tak digalakkan lah. Macam di sekolah tu macam tak dibenarkan dah untuk bersentuhan. Sebab benda ni dah macam, bersalaman ni adalah bersentuhan. Cuma dia lah salah satu cara. Macam kat rumah masih boleh lagi bersalam dengan ibu bapa awak. Macam awak nak apa ibu dan bapa awak yang bekerja, dia akan pergi kerja. Awak pun bersalaman lah. Dengan bersalaman tu saja sudah menunjukkan cara awak menzahirkan kasih sayang. Bersalaman. Tapi kat waktu sekarang ni kalau dengan orang luar tak boleh lah. Macam nanti mana tahu nak naik sekolah, kalau masih lagi ada SOP yang perlu diikuti, menjaga penjarakan. Maknanya kena ikut lah. Bersalaman pun memang tak boleh lah. Okey, yang ketiga adalah bertegur sapa. Kan? Sekarang ni awak berada di rumah. Awak sentiasa bertegur sapa dengan ahli keluarga awak, ayah awak, ibu awak, adik-beradik awak. Adik-beradik bertegur sapa. Dengan bertegur sapa ni juga dah cara satu memupuk kasih sayang. Tak ada diam je kan. Diam membisu je kan. Nampak tengok muka, tengok dia, tengok dia, tengok dia, dia tengok kita. Dia tengok saya tengok dia. Saya tengok dia, tak ada bertegur sapa. Kalau dengan bertegur sapa ni kita, tapi bukan dalam, maksud saya bertegur sapa ni bertegur dalam bentuk positif lah. Tanya khabar, dah makan ke belum, tanya ayah buat apa, bertegur sapa, ibu buat apa, tengok ibu tengah lipat kain, ibu tengah buat apa ibu, ibu kata lipat kain lah, lipat kain, walaupun kita dah tahu ibu tu buat apa kan. Kita, sebab kita nak memupuk kasih sayang, kita tegur lah walaupun kita tahu apa ibu kita tu buat. Macam tu ayah tengah makan, ayah buat apa ayah kan, tentu ayah tu tengah makan kan, tapi sebab kita nak menzahirkan kasih sayang, kita pun tegur ayah kita, supaya tak adalah rumah tu diam membisu. Okey, yang seterusnya adalah bersimpati. Bersimpati ni maksudnya jika ada macam di rumah adik-beradik awak yang tengah sakit ke apa ke, simpati, simpati, tanya kenapa ni, tak sihat ke, nak ubat, dia macam tu lah. Bersimpati. Tak adalah awak tak marah-marah kan, kenapa ni baring-baring ni kan, bangunlah, asyik tidur je. Kita kena tanyalah, simpati, tanya kenapa ni. Tak ada mam, okey, nak apa, boleh saya bantu. Dia macam tu lah, masuk bersimpati. Okey, yang kelima, mengambil berat. Mengambil berat ni, fokus saya ni sekarang pada rumah. Pada rumah. Kalau di rumah tu apa yang boleh buat mengambil berat? Tanya ibu awak kat rumah tengah duduk-duduk tu, ibu awak, ataupun ibu awak tengah lipat kain ke, tengah buat apa ke kan, tengah duduk penat lepas masak ke apa. Tanya ibu awak, ibu tak haus ke kan, mak tak haus ke, nak saya ambilkan air. Itu salah satu cara awak ambil berat lah. Ataupun tanya ibu penat ke, nak saya picitkan bahu ibu. Dia macam tu lah. Macam ayah sakit kepala baring kan, ayah kenapa ayah sakit kepala, nak saya picitkan kepala. Itu memang ambil berat lah. Awak apa, dalam bahasa Inggeris dia panggil offer, mengoffer diri awak, menawarkan diri awak untuk memicit kepala ayah. Okey, yang seterusnya ada tolong menolong.
Tolong menolong ni macam saya ambil contoh di rumah jugalah. Tolong contoh di rumah ataupun awak di luar. Macam di rumah tolong menolong adik-beradik, tolong kemas. Tengok abang awak tengah kemas bilik, awak pun tolong kemas. Tengok tengah mak tengah memasak, awak tolong ibu awak memotong bawang, lembut lesung dan berbagailah, ataupun sidai baju, ataupun kalau bersama masyarakat, sebab kita fokus kita pada masyarakat juga. Kalau nampak jiran kita tengah angkat barang yang berat, baru balik daripada pasar mengangkat barang yang banyak, plastik bag, tolonglah dia. Mana tahu duduk satu tempat kawasan, satu rumah kawasan rumah flat tu kan. Mana dia tengok jiran-jiran awak tu, bantulah dia angkat. Mana tahu tengok dia terlampau banyak, kesian. Tolong. Ini kira antara cara-cara lah memupuk. Dia ada banyak lagi macam-macam cara. Okey, seterusnya. Kepentingan menyayangi masyarakat. Mengeratkan hubungan silaturahim. Yang keduanya adalah memupukkan persamaan dalam masyarakat dan juga meningkatkan silaturahim. Okey, ini adalah satu kenapa pentingnya menyayangi masyarakat. Khususnya yang di rumah lah, kalau sekarang di rumah. Penting. Eratkan silaturahim supaya awak makin sayang pada keluarga awak. Lepas tu menunjukkan persefahaman. Maknanya kalau awak nak makan, ibu awak dah tahu. Macam apa pun ibu awak nampak muka dia penat, awak pun dah tahu. Ibu awak mungkin nak air ke, nak picit ke apa ke kan. Maknanya dah mewujudkan persefahaman. Yang seterusnya meningkatkan silaturahim. Bila awak menyayangi antara satu sama lain, hidup akan jadi sejahtera. Maknanya ibu akan aman, tak ada stres, tak ada monyok, tak adalah nak marah-marah, bila kita saling sayang menyayangi. Okey, seterusnya perasaan apabila menyayangi masyarakat. Okey, semestinya gembira lah. Mana ada orang sayang dia lepas tu dia marah? Tak ada. Bila dia menyayangi masyarakat, perasaan dia mesti gembira, berpuas hati. Yang keduanya bangga dengan diri sendiri. Dia bangga. Kenapa bangga? Sebab bila dia menyayangi masyarakat, masyarakat balas balik dengan dia dengan berbagai-bagai cara. Sama ada dia balas balik teguran ataupun tolong menolong bila kita susah. Maknanya kita banggalah sebab kita dah menyayangi masyarakat. Masyarakat pun balas balik dengan menyayangi kita. Seterusnya hidup lebih bermakna. Apabila semua sayang saling menyayangi, hidup kita akan lebih bermakna. Banyak benda positif yang akan ada. Maknanya tidak ada benda sekurangnya pada negatif tu tidaklah akan mengganggu hidup kita. Lebih kurang macam tu lah. Okey, seterusnya. Slide yang seterusnya, okey, kita pergi pada aktiviti lah. Di sini ada saya minta awak nyatakan 3 aktiviti yang melibatkan kasih sayang berpandukan pada poster tersebut. Beri jawapan anda dalam bentuk ayat. Okey. Dalam poster tersebut, daripada poster tersebut, saya nak awak nyatakan 3 aktiviti. Kalau ikutkan ada lebih sebenarnya, ada lebih daripada 3. Lebih. Okey, contoh-contoh yang saya boleh bagi adalah, okey, kita tengok ada tu, kita bagi contoh. Peter dan Angel sedang bertegur sedang berbual mesra dengan nenek Timah. Itu salah satulah. Kita boleh guna situasi yang sama juga. Peter dan Angel sedang mengambil berat tentang nenek Timah yang baru sihat. Kita boleh juga buat ayat macam tu. Tak ada masalah. Janji dia melibatkan kasih sayang. Yang seterusnya yang berkenaan yang tu, Makcik Dewi sedang menegur Ahmad supaya membawa basikal dengan berhemah. Itu pun salah satu cara kasih sayang, menegur. Menegur dengan baik. Kadang orang menegur dengan baik ni dia salah satu menunjukkan dia kasih sayang. Selalu orang tegur ni sebab dia sayang. Kadang-kadang orang tegur dia tak sayang. Kalau dia tak sayang ni dia tak tegur. Dia tak akan tegur. Okey, selain daripada tu apa? Kita boleh juga kata Makcik Dewi sedang bertanya khabar dengan Ahmad tentang ibunya yang sakit. Boleh juga. Itu adalah satu kenyataan dalam bentuk kasih sayang. Okey. Seterusnya yang gambar yang menyanyi tu kan. Ahmad dan Angelina sedang memberi tepukan gemuruh pada kakak Siti yang sedang menyanyi lagu yang merdu. Seterusnya yang ada gambar main gitar. Memberi dorongan, Abu memberi dorongan kepada Peter supaya bermain dengan lebih baik, ataupun Abu memberi penghargaan
pada Peter kerana memain gitar dengan baik. Boleh jugalah. Ada, saya dah bagi lebih daripada 3. Maknanya awak boleh cari 3 tu, sangat mudah. Okey, seterusnya kita pergi pada artikel surat khabar ni, Berita Nasional pada hari Rabu 15 Mei tahun 2000. Kita letaklah 2021. Okey, tajuknya adalah kesejahteraan masyarakat melalui amalan kasih sayang. Okey, sini ada kucing. Kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat telah dapat dicapai dengan adanya amalan kasih sayang yang ikhlas, kata tuan rumah lantang anak kalas. Oleh itu, setiap individu patut peka dan berperasaan cinta secara ikhlas terhadap semua masyarakat, khususnya golongan warga emas dan orang kurang upaya. Kasih sayang yang boleh diamalkan dengan meluangkan masa bersama-sama dengan anggota masyarakat atau meraihkan hari-hari istimewa, katanya lagi. Okey, kasih sayang dapat mengeratkan hubungan sesama anggota masyarakat. Kasih sayang juga akan menghindarkan kita daripada sebarang perselisihan faham. Okey, tambah beliau lagi. Okey, ini adalah satu artikel. Okey, daripada artikel ni saya nak awak jawab soalan yang ada. Senaraikan contoh amalan menyayangi masyarakat seperti yang terdapat dalam kereta akan tersebut. Okey. Contoh amalan yang ada, Kalau tengok situ, kasih sayang boleh diamalkan dengan meluangkan masa bersama-sama, ataupun meraihkan hari istimewa bersama dengan anggota masyarakat. Okey. Itu antara amalan, Amalan ni lah, dalam ni ada 2 tak salah saya. Okey. Awak boleh buat lagi ada berapa, Cuma di sini saya nak senaraikan contoh. Maknanya tadi ada 2 kan. Awak letaklah 2 tu. Awak boleh senaraikan juga lagi selain daripada contoh yang saya bagikan. Okey, yang kedua adalah nyatakan cara kamu memupuk sikap menyayangi masyarakat. Cara awak lah, awak sebagai murid, apa cara awak? Mungkin kita boleh ambil contoh di rumah lah, paling mudah. Bertegur sapa dengan ibu bapa, mengambil berat dengan ibu bapa, tolong menolong abang mengemas rumah, dan berbagai cara lagi lah. Saya dah bagi 3 contoh. Saya nak awak nyatakan kurang-kurangnya 2. 2. Okey, seterusnya yang ketiga, jelaskan kepentingan amalan kasih sayang dalam masyarakat. Okey, kalau kita tengok pada paparan yang sebelum ni, kat sini kita boleh tengok ada 3. Dari sini awak boleh dapatkan jawapan, iaitu mengeratkan silaturahim, mengeratkan hubungan silaturahim. Yang kedua, mewujudkan persefahaman dalam kalangan masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup. Okey? Itu kepentingan. Okey, yang terakhir, apakah perasaan kamu dapat mengamalkan sikap menyayangi semua golongan masyarakat? Okey, apa perasaan kamu? Apa yang kamu boleh gambarkan perasaan bila kamu dapat mengamalkan sikap? Paparan tadi, sebelum tadi pun ada menunjukkan apakah perasaan yang dapat diluahkan apabila bila kamu dapat mengamalkan sikap berkasih sayang dengan semua golongan masyarakat. Kalau kita tengok balik tadi, slide yang tadi tu, gembira dan puas hati, bangga dengan diri sendiri, dan juga hidup menjadi lebih bermakna. Okey, saya rasa setakat tu saja. Okey, untuk soalan terakhir ni nanti, saya nak awak senaraikan kurangnya 2 lah perasaan awak. Okey, saya rasa setakat tu saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak dapat memahami apa itu maksud kasih sayang di dalam anggota masyarakat. Peranan awak sebagai orang yang mengamalkan kasih sayang antara satu sama lain di dalam masyarakat awak, di dalam rumah, jiran, dan di mana-mana sajalah. Okey, saya rasa sampai itu saja. Sekian, terima kasih dan jaga diri baik-baik. Bye.